شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله.
حبيبي تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para penonton yang dikasihi sekalian, alhamdulillah hari ini hari Jumaat. Hari ini hari Jumaat disebut sebagai Ummul Ayyam atau Sayyidul Ayyam, ibu segala hari dan penghulu segala hari. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa akan diampunkan daripada satu Jumaat kepada satu minal Jum'ati ilal Jum'ah. Dosa akan diampunkan daripada satu Jumaat ke satu Jumaat. Insya-Allah antara satu Jumaat dengan satu Jumaat, tuan-tuan, janganlah diisi dengan maksiat. Janganlah diisi perkara-perkara yang mengundang kepada dosa. Marilah dalam umur apapun, dalam umur remaja, dalam umur dewasa, dalam umur tua macam saya yang nak mati ni, tuan-tuan dan puan, isilah dengan pahala sebanyak-banyaknya. Pagi bangun dengan pahala, tengah hari dengan pahala, petang dengan pahala, malam dengan pahala. Sebelum tidur, hisap diri kita. Hisap diri kita. Banyak pahala ke banyak dosa yang kita lakukan. Kalau kita berniaga barang-barang yang dua hari yang lepas kita kata barang-barang baru, itu sudah dosa. Kalau timbangannya tidak tepat, itu pun sudah dosa. Kalau orang bagi duit yang lebih, kita simpan duit itu tak pulangkan kepada dia, dan dia pun tak tahu yang duit tidak dipulangkan, itu pun dosa. Tuan-tuan, kalau kita misalnya kita berniaga, saya berniaga, dan kita katakan ini murah, saya tidak ada untung, saya tidak untung, itu pun merupakan satu dosa yang kita lakukan, menyembunyikan keuntungan kerana kita nak meraih apa juga yang patut dibeli oleh pelanggan-pelanggan kita. Macam-macam lah. Begitu juga dosa dalam kehidupan kita. Tidak membangunkan isteri dan anak-anak pagi di pekan subuh, itu sudah dosa. Yang tidak dibangunkan dosa, yang tidak membangunkannya pun dosa. Kerana kita tidak menjalankan satu tugas yang besar yang Allah berikan kepada kita, berikan nama Adam alaihissalam. Tidak lain dan tidak bukan menjadi khalifah di permukaan bumi. Antara tugas khalifah ialah membawa orang berbondong-bondong ke jalan Allah. Membawa orang berbondong-bondong ke jalan ke tempat Allah. Membawa orang berbondong-bondong kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membawa orang berbondong-bondong supaya menikmati cantiknya Islam, harumnya Islam itu yang mesti disebarkan kepada seluruh penjuru alam. Jadi tuan-tuan dan puan yang bersama dengan kita tidak asing lagi. Ustaz kesayangan kita, imam kesayangan kita, Ustaz. Ustaz apa tuan-tuan, Ustaz Ernest, Serina yang bersama dengan kita, seorang imam, seorang ilmuwan, seorang agamawan, seorang pendakwah, seorang pengurus pentadbir dan sebagainya, tuan-tuan dan puan, yang bersama dengan kita pada pagi ini dengan pengalaman lebih daripada 30 tahun. Lebih daripada 30 tahun. Pengalaman menghidup menyalakan api Islam, menyemarakkan Islam dalam kehidupan umat ini, tuan-tuan dan puan. Jadi kita nak share, kita nak kongsi pengalaman-pengalaman beliau, sama ada pengalaman beliau nun di sana di tanah seberang, ataupun pengalaman beliau selama 30 tahun lebih, tuan-tuan, yang menjadi imam di Sungai Penchala ini, salah seorang imam di Sungai Penchala ini. Jadi tajuk pagi ini, tuan-tuan dan puan, fungsi dakwah dalam kehidupan umat, dalam konteks kita nak meletakkan syariat sebagai landasan kepada kehidupan kita. Syariat sebagai landasan kepada kita, tuan-tuan dan puan, insya-Allah dakwah itu salah sebahagian daripada syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kekuatan umat Islam. Inilah kekuatan umat Islam yang dilakukan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah lihat tuan-tuan, Nabi tidak tinggal di rumah saja.
Nabi tuan-tuan pergi rumah ke rumah, ketuk pintu ke pintu dan sebagainya. Nabi tuan-tuan dalam peringkat awalnya di rumah Al-Alqam bin Abi Al-Alqam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hingga tuan-tuan isteri yang tercinta Khadijah memeluk Islam, Abu Bakar Siddiq memeluk Islam, Umar Osman Ibn Affan memeluk Islam, dan semua sahabat-sahabat yang kebanyakannya golongan muda umur belasan tahun, 11, 12, 13, 14 tahun memeluk Islam atas usaha dakwah yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu tuan-tuan, pagi ini insya-Allah ya kita minta Ustaz Ernest Senegar di peringkat awal ini untuk mengqaddimahkan tentang fungsi dakwah dalam kehidupan seorang Muslim. Fungsi dakwah dalam kehidupan Muslim yang diajarkan oleh syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya berdebar-debar setiap hari Jumaat ini kalau internet saya tidak bagus. Astagfirullah. Tampaknya hari ini alhamdulillah suara Ustaz seperti suara Ustaz, suara saya seperti suara saya. Maknanya internet ini pagi ini diizinkan oleh Allah berfungsi dengan baik insya-Allah. Mukadimahkan Ustaz tajuknya fungsi dakwah dalam kehidupan seorang Muslim. Masya-Allah, masya-Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita seluruhnya yang masih lagi mempotensikan pendengaran, penglihatan. Alhamdulillah Ustaz, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur pada Tuhan yang sentiasa memberikan, memprihatinkan dan terus memberikan sesuatu yang orang tak akan bagi pada kita Ustaz. Itulah kehidupan. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dr. Hasan Ali, alhamdulillah kita sekali lagi dipertemukan hampir ya dalam 2 tahun ini pada pagi Jumat, tepatnya pada pukul 7. Apa yang kita rancang mudah-mudahan mendatangkan keberkatan dan niat-niat kita terus disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi meraih kita berada dalam husnul khatimah ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tajuk pada hari ini adalah soal dakwah ajab. Berdakwah ini mengajak, memanggil. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diorbitkan, yang diterbitkan di tengah-tengah manusia penuh dengan kejahilan, penuh dengan bukan konteks bodoh Ustaz, konteks orang yang tidak kembali pada Tuhan. Jangan kita kata zaman jali ilmu tak ada. Orang-orang pakar syair banyak Ustaz. Orang kaya ramai. Orang korporat banyak. Tapi Rasulullah dibangkitkan di kalangan orang nak membuahkan supaya tertumpu nilai hidupnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sepotong ayat disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 104. Dalam 104 ini boleh kita rujuk balik. Tuhan kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Penghujung Ustaz Allah sudahi dengan wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Artinya wajib hendaklah ada di antara kamu umat satu golongan yang menyuruh manusia kepada melakukan kebaikan. Kemudian menyuruh berbuat yang baik dan melarang berbuat yang jahat. Inilah tipe manusia yang Tuhan kata orang yang berjaya dalam kehidupan. Kita bangun Ustaz pagi-pagi ini. Saya daripada semalam saya sudah teringat mana saya nak pergi 7 pagi ini. Saya sudah bolak-balik, saya sudah keliru apa kita nak berbicara, apa kita nak bincang. Allah semuanya maha kuasa Ustaz merencanakan. Maknanya kena adanya niat yang mendalam, ikrar yang tercurah, bakat yang sedia ada antara saya dengan Ustaz ni. Ini bukan bakat kita Ustaz, Allah titipkan. Ada satu nilai kesejolian. Kalau burung itu, burung merpati 2 sejoli Ustaz. Tapi tak tahu dia ada sejoli. Ada nilai insting yang boleh kita sesuaikan. Apa nilai program Ustaz? Saya nampak benda ni benda baik. Konsepnya ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Itu saja konsep kita Ustaz. Bertolong-tolongan. Kalau ini konsep seorang Muslim dalam hidup, antara isteri dengan suami, anak dengan anak, ahli keluarga, ahli jatawan kuasa negara kita umumnya Ustaz, kalau konsep ini ada pada saya, COVID akan terangkat.
dalam waktu terdekat ini Ustaz. Allah. Konsepnya ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Kamu hendaklah bertolong-tolongan untuk mencari kebaikan dan kebajikan, tapi dasarnya itu Ustaz mesti merealisasikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali mencari kelemahan, mengundang dosa, bekerjasama dengan maksiat, meroboh dan meruntuhkan. Kalau ini konsepnya rumah tangga komuniti yang kecil, kita berjiran yang kecil, dalam masjid lain terkuasa dan sebagainya. Saya yakin dan percaya Ustaz, seluruhnya kehancuran akan tiba. Jangan salahkan Tuhan. Sebab Tuhan awal-awal dah memanggil kita. Ana. Maknanya bertolong-tolongan. Paling kalau segi keilmuan, kongsikan. Segi ekonomi, dikongsikan. Segi harta kekayaan negara, kita kongsikan. Hasilnya semua kita kongsikan. Saya yakin dan percaya apa yang Tuhan kata, wal takum minkum ummah, hendak adalah sebagian umat ini. Siapa dia? Para pendakwah. Siapa dia? Para nabi. Siapa dia? Para rasul. Siapa dia? Para sahabat tabi'in Ustaz. Kalau tak ada orang Ustaz, kita tak muncul hari ini Ustaz. Tak muncul kita. Kalau kita pergi dekat Indonesia Ustaz, Masya Allah, pendakwah, Ustaz, masa seluruh, ada yang berbakat hebat, ada yang berbakat berpidato. Pendek kata semuanya itu, yad'una ilal khair. Mereka mengajak pada yang baik. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik-baik. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah benda kemungkaran. Tuhan kata, model semacam ini Ustaz, jangan kita perkecilkan Ustaz. Ini yang Tuhan sebutkan, wa ulaika humul muflihun. Inilah konsep orang yang akan mendapatkan kejayaan. Melihat kemungkaran, ada yang makruf. Melihat keburukan, ada orang yang menyuruh kepada kebaikan. Nampak sesuatu, maka oleh kerana itu mana-mana satu negara, mana-mana satu rumah, mana-mana satu komuniti, kalau ada amar makruf, insya-Allah berkat itu datang Ustaz. Itu sekadar mukadimah Ustaz. Alhamdulillah. Saya nak ambil yang terakhir Ustaz mengatakan. Masya-Allah. Kalau misalnya ada amal ma'ruf dibuat, amar ma'ruf dibuat, nahi mungkar dibuat, insya-Allah tempat itu tempat yang diberkati oleh Allah, tempat yang disayangi oleh Allah, tempat yang dirindui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat-malaikat untuk bertemu dengan kita tentang nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Inilah itu yang terakhir Ustaz boleh. Kalau dijalankan tugas amar ma'ruf nahi mungkar, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, Ustaz kata tadi, insya-Allah tempat kita dijamin oleh Allah kesejahteraannya, kebahagiaannya, keupayaannya, dan insya-Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ya, itu kita ambil satu tempat Ustaz ya. Sekarang ni kita tengok ya macam mana Ustaz ya. Saya Ustaz nak ulas dulu. Sebenarnya saya tidak timbulkan ini tapi ulas dulu. Pandangan masyarakat, Ustaz, pandangan masyarakat agaknya yang belum didedahkan dengan konsep dakwah dan sebagainya. Pandangan rata-ratanya masyarakat, tugas dakwah ni tugas ustaz, tugas ustazah, tugas imam, tugas bilal, tugas siyak, tugas orang yang dinamakan Ustaz dalam Islam. Ada pula mereka namakan orang-orang agama. Maknanya ada orang agama, ada orang yang tidak agama. Jadi maknanya ada orang menyebutkan itu surah Ustaz. Misalnya ada kemungkaran, ada kecurian berlaku, ada penzinaan berlaku, ada berbagai anak luar nikah berlaku di kawasan kita. Ustaz, inilah Ustaz. Ustaz. Imam buat apa? Bilal buat apa? Ustaz buat apa? Maknanya menuding jari terus kepada orang-orang yang namanya orang agama. Betul ke tak betul konsep itu Ustaz? Kalau kita mengatakan dakwah ini memang hak mutlak imam, tugas mutlak Bilal, tugas mutlak Ustaz dan Ustazah. Bukan tugas saya sebagai ahli korporat. Bukan tugas saya peniaga pasar malam. Bukan tugas saya sebagai orang yang bekerja di pejabat kerajaan. Bukan tugas saya orang yang bekerja di pejabat swasta. Bukan tugas saya sebagai orang yang meraih pedagang-pedagang kecil, peniaga durian, meraih buah-buahan dan sebagainya. Bukan tugas saya. Itu tugas Ustaz. Betul ke Ustaz macam itu? Baik Ustaz. Ini satu persoalan pokok lah Ustaz ya. Kalau kita lihat bila diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bergelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu sejak Nabi Adam sampai hari ini Ustaz. Sebenarnya ada satu konsep yang agak terkeliru dengan kita ni Ustaz. Sebab kalau Tuhan kata ambil satu potong ayat yang paling kerap kita baca Ustaz, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, pelihara diri kamu. Di sini unsur kepribadian ini Ustaz sebenarnya sudah ada unsur panggilan Tuhan untuk menjadi seorang pendakwah.
buku. Kalau mereka pelihara Ustaz kita ni, kita pelihara lidah, kita pelihara mata, pelihara telinga. Seperti beberapa minggu lepas yang kita bahaskan ayat. Kalau orang masih mengundang Ustaz, Tuhan mengundang. Setiap orang diprinsipkan, dipertugaskan untuk memperbaiki diri dia. Tapi ingat Ustaz, sehebat apapun ayat yang kita baca Ustaz, ada dua faktor yang menghilangkan fungsi dakwah ni jadi berkurangan. Yang pertama, panggilan nafsu Ustaz. Bila nafsu bercakap Ustaz, semuanya akan keliru. Dan yang kedua, iblis dan syaitan Ustaz. Ini yang selalu mendominasi dalam kehidupan manusia. Sama ada konsep beribadat, konsep berekonomi, bermuamalah, bermunakahat, bermasyarakat, bernegara. Dua konsep ini Ustaz kadang-kadang hilang fungsi bagi setiap orang. Kenapa saya? Saya sendiri kadang-kadang untuk diri saya melihat orang saya tak betul. Dan orang pun Ustaz mungkin kadang-kadang Ustaz sendiri Dr. Hasan melihat orang pun kadang tak betul. Dan last sekali apa? Kita melihat diri kita sendiri pun tak betul. Bahkan kalau kita berdakwah, mengajak orang, tengok diri kamu dulu. Padahal Tuhan prinsipkan ini dakwah ni untuk diri dulu. Perbetulkan diri. Qurannya dengan yang baik. Sabarnya dengan yang baik. Puasanya dengan baik. Solatnya dengan yang baik. Kalau ini mungkin sudah terancang Ustaz dalam komuniti masyarakat, saya rasa iblis dan setan, hawa nafsu, kemudian konsep kita berdakwah di persekitaran itu, rasa saya memang cukup dapat pencapaian yang terbaik. Sebab itu satu pang Ustaz, perkataan saya ini dengan satu potongan Al-Quran dalam surah Ali Imran juga, ayat 100 yang ke-10. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat. Kamu adalah sebaik-baik umat yang mengeluarkan manusia. Kuntum itu boleh jadi diartikan ada dua makna Ustaz. Sama ada untuk individu atau untuk jamaah. Kalau jamaah sistemnya mungkin kita kata tabligh. Kalau sistem untuk kuntum, kamu itu siapa? Diri saya. Diri Dr. Hasan Ali. Para ustaz-ustaz, para nabi itu kuntum. Tuhan kata khaira ummah, kamu sebaik-baik umat. Sebab apa? Ukhrijat linnas, telah mengeluarkan manusia. Apa ada tugasnya? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalau ini panggilan kita Ustaz, ini penjanaannya, ini dasarnya untuk kita ke depan yang nak mendapatkan khairah ummah ini, tugasnya adalah ta'muruna bil ma'ruf. Mengajak pada orang yang baik. Maknanya diri ini Ustaz, kalau ikutkan kepada konsep ayat itu bermula di situ dulu. Dengan solatnya yang bagus, puasanya yang bagus, akhlaknya yang terpancar, Qurannya yang terpancar, puasanya yang terpancar, Ustaz, sosialnya bagus, rakan-rakannya baik. Kalau ini Ustaz, orang kadang-kadang tidak bercakap, dengan sikap kita sudah berdakwah. Ustaz, minta maaf Ustaz kalau kita pergi dekat coket lah Ustaz. Ustaz tak pakai songkok ni. Pakai baju masuk ke dalam. Beza Ustaz kalau kita pakai songkok putih, pakai jubah. Orang nampak, orang teringat Tuhan. Ini bersesuaian dengan sabda Nabi. Cara kita berpakaian saja boleh mengundang orang ingat Tuhan Ustaz. Cara kita berpakaian boleh orang terhindar daripada maksiat. Cara kita berpakaian boleh orang terhindar daripada sesuatu benda negatif Ustaz. Cara kita berpakaian itu Ustaz. Maknanya kalau kita berkata, memandang, melihat sesuatu, bertindak setiap hari, itu sudah dakwah Ustaz. Sebab itu dakwah itu bukan mesti nak bercakap, bukan mesti nak berceramah. Apa nama orang kata, berceramah, bertazkirah, berpidato, berapi, berasap. Sebab itu yang paling kita takutkan Ustaz, ada satu potongan ayat dalam surah Al-Baqarah. Saya masih teringat lagi, dan bahkan ini juga diungkap dalam surah As-Saff. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sorry Ustaz, atamuruna bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitaba fala taqilun. Kamu ajak orang lain berbuat baik, sedangkan diri kamu lupakan. Diri itu siapa Ustaz? Sebab kita tidak mampu menterjemahkan kehidupan kita. Minta maaf Ustaz, setengah kita kadang-kadang merokok di merata tempat. Padahal kita kata merokok tidak baik, contoh dia. Jadi satu perilaku kita ni hari-hari, pada saya itulah satu dakwah yang cukup istimewa Ustaz. Cara Ustaz berjalan, cara Ustaz bercakap di masjid, di merata tempat Ustaz. Sebenarnya kalau kita terjemahkan peribadi kita ni, itu adalah satu konsep yang cukup terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang mengeluarkan manusia. Tuhan kata ta'muruna bil ma'ruf, memerintah benda yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran, tapi bersyarat Ustaz.
bersyarat. Apa syaratnya? Wa tu'minuna billah. Seluruh kegiatan kita ni kena bergantung pada Tuhan. Jadi kalau itu dasarnya Ustaz, seorang pendakwa, sama ada mereka dihina, dituduh macam-macam, difitnah dan sebagainya, kalau mereka menggantungkan harapannya kepada Allah, saya yakin dan percaya setiap kepribadian kita, saya nampak cantik Ustaz. Apalagi dia yang namanya pemimpin, wakil pemimpin, wakil kampung, ketua masjid, ketua keluarga. Kalau inilah Ustaz, terdapat dalam setiap langkah-langkah kita, saya yakin dan percaya yang Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu melangkah, jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan dan iblis. Sebab itu Ustaz, untuk saya rangkap pendakwa, sebelum saya tutup, hawa nafsu dan panggilan iblis dalam hati kita selalu menyanggah, menghalang kita untuk menunjukkan benda-benda terbaik dalam kehidupan. Itu Ustaz sebagai mukadimah kedua. Alhamdulillah. Ustaz, saya yang Ustaz tersebut Ustaz, maknanya tugas dakwah ini adalah tugas yang tugas fitri, tugas mula jadi yang telah diberi Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai seorang Muslim, mendakwahkan tuan-tuan apa, menunjukkan contoh diri kita menjadi contoh, mendakwahkan Islam kepada keluarga, mendakwahkan Islam kepada jiran tetangga, mendakwahkan Islam kepada ahli-ahli anak-anak karya kita, dan akhirnya mendakwahkan Islam kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini level-level dia tuan-tuan ya. Fasa-fasa dakwah yang kena dilalui sebelum kita mati tuan-tuan. Sebelum kita mati, Hasan Ali ditanyakan Allah. Allah akan tanya Hasan Ali. Malaikat maut akan tanya Hasan Ali. Malaikat di kubur akan tanya Hasan Ali. Malaikat di mahsyar akan tanya pada Hasan Ali. Allah akan tanya pada Hasan Ali. Apa dia? Pertanyaan Allah tidak lain dan tidak bukan. Apa yang kamu lakukan kepada diri kamu? Apa yang kamu dakwahkan kepada isteri kamu dan anak-anak kamu? Apa yang kamu dakwahkan kepada jiran tetangga dan sahabat kamu? Apa yang kamu dakwahkan kepada seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nak jawab apa tuan? Nak jawab apa? Kalau kita katakan itu tugas ustaz, masya-Allah. Tadi dikatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jauhkanlah diri kamu, keluarga kamu daripada bakaran api neraka. Kamu. Maknanya diri kita tuan-tuan dan puan. Sebab itu Ustaz ya, saya nak sebut tentang kepimpinan ni Ustaz, kepimpinan. Saya tengok sendiri Ustaz ya. Kalau misalnya organisasi itu ketuanya tuan-tuan mendakwahkan minat kepada dakwah dan kepada dirinya menampakkan percontohan, saya nampak Ustaz, Islam bercambah dalam organisasi itu. Saya nampak ada beberapa syarikat tuan yang pemiliknya, orang nombor satunya cenderung sangat kepada Islam, cenderung sangat kepada agama. Maka kecenderungan itu mengalir kepada anak buahnya. Ada yang 300 orang anak buah, ada yang 1,000 orang, ada yang 20,000 orang. Anak buah yang begitu ramai. Tetapi oleh kerana percontohan diberi oleh ketuanya, maka yang lain-lain tuan-tuan dapat mengikutnya. Sama ada ketuanya memberikan satu dakwah yang direct atau indirect. Tuan-tuan, pancaran-pancaran daripada tata laku ketua itu menjadi ikutan kepada orang bawahnya. Saya ambil contoh. Ambil Turki Ustaz ya. Turki, Presiden Erdogan ya. Dia punya Presiden Turki. Alhamdulillah. Bacaan Qurannya begini. Dia ahli pondok tu. Asalnya pondok. Belajar di pondok. Ibunya ahli Quran, ayahnya ahli Quran. Dalam keadaan desakan-desakan tentera di bawah Atatürk tuan-tuan ya, tidak mengizinkan Al-Quran bersemayam, tidak mengizinkan dakwah bersemayam, tidak mengizinkan kerja-kerja agama bersemayam, tetapi keluarga Erdogan dalam laporannya mengatakan bahawa keluarga ini orang Quran, anak ibunya orang Quran, ayahnya orang Quran. Lahirlah manusia yang Erdogan. Tuan-tuan tengok macam mana Erdogan membaca Al-Quran. Saya tak tahu tuan-tuan ni. Ada ke pemimpin dunia macam Erdogan yang boleh membaca Al-Quran dengan baik, Ustaz? Fasahahnya baik, makhrajnya baik, tajwidnya baik, bagus. Dan tuan-tuan macam mana sekarang ni? Dalam masa 20 tahun, perubahan yang agresif berlaku di Turki, tuan-tuan. Tak pernah tengok orang pakai tudung. Anak saya 2 orang belajar di Turki 20 tahun dulu, Ustaz, 25 tahun dulu. Tak ada orang pakai tudung. Sekarang tuan-tuan merata orang pakai tudung. Masjid dulu tuan-tuan, masjid dulu jadi gereja, sebagainya macam gereja, museum. Sekarang ni masjid-masjid tuan-tuan, termasuk masjid-masjid yang sudah diklasifikasikan sebagai museum, sudah dimasjidkan dan orang berpusu-pusu Ustaz. Subuh saya ada pengalaman bersubuh di sana selama seminggu tuan-tuan. Pergi masjid ke masjid di Turki, subuhnya penuh macam sembahyang Jumaat. Dan yang memenuhkan tu orang berumur 40 tahun ke bawah, anak muda. Kenapa tuan-tuan? Kerana pemimpinnya. Kenapa? Kerana orang yang pertamanya.
Kenapa? Kerana presidennya. Kenapa? Kepada ketua negaranya yang menunjukkan satu sifat tauladan. Bukan saja dari segi dakwahnya, ilmu agamanya, tetapi pancaran daripada kehidupan hariannya mengalir kepada anak buahnya, kepada rakyat jelatanya. Macam mana tentang kepimpinan ini Ustaz ya, dalam segi dakwah ni? Apa ni maknanya kita nak katakan dia punya kesegaran usaha dakwah kalau pemimpinnya tuan-tuan semarak dakwah, usaha dakwahnya terpancar dalam menjadi pemimpinnya. Macam mana Ustaz? Masya Allah Ustaz. Baru-baru ini Ustaz kita digemparkan dengan berita dan taklimat di Afghanistan Ustaz. Yang kita panggil Taliban Ustaz. Saya tengok umat Islam Ustaz. Dia berdakwah ni, dia fikir itu hanya untuk akhirat. Sebenarnya kita dakwah ni untuk dunia Ustaz. Kalau dunia kita yang Tuhan kata Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita labelkan saja Ustaz ya. Kenapa orang di zaman Nabi itu sahabat-sahabat tu gemilang, cemerlang dan luar biasa? Kenapa Islam itu dapat didaulatkan? Dalam kehidupan Ustaz, waktu takbir, waktu azan saja dikumandangkan. Setengah tempat sekarang ni azan tak boleh dikumandangkan Ustaz. Azan saja tak boleh dikumandangkan Ustaz. Punya benci dan jahatnya orang ini Ustaz. Azan saja untuk membesarkan Allah. Kalau dalam negara Ustaz, macam kita tengok Turki, Erdogan, meniti air mata kita. Berbagai dugaan. Saya ingat seorang pemimpin Ustaz, perlu sangat dia memodalkan cara dia berfikir lebih Islamik Ustaz. Sebab dunia ni Ustaz, kalau kita lihat diperhatikan mana-mana satu tempat Ustaz ya, tak nak rujuk kepada surah At-Taubah Ustaz ayat 71. Allah selalu memperkatakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu yang terdapat pada Erdogan saya nampak. Orang mukmin dan mukminat laki-laki dan perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka adalah sebagai penolong kepada yang lain Ustaz. Ini satu kegagahan umat Ustaz di zaman Nabi. Kalau dekat Taliban Ustaz, orang berkejutan sekarang dekat Indonesia. Orang-orang sekuler pada ketakutan. Orang yang tidak berfikir, ini orang Islam tapi takut dengan Islam. Itu masalahnya Ustaz. Takut sangat pemimpin. Malu sangat seorang pemimpin di Asia ini baca Quran di tengah orang. Atau memang mereka tidak mampu. Sekali lagi Ustaz, saya minta tolong Ustaz. Minta maaf banyak-banyak. Saya pergi dekat Kelantan. Waktu Ramadan satu ketika. Saya tengok Tok Guru datang bertadarus dekat masjid Ustaz. Hampir bertempiaran ke masjid lain Ustaz. Soal kebolehan kepimpinan memimpin Ustaz. Mengadakan Quran. Waktu bukan saja tadarus. Tapi cuba diamalkan. Kalaulah orang sebagian mukmin dan mukminat Ustaz. Sebagian yang lain menjadi pewali, menjadi penolong. Ya'muruna bil ma'ruf untuk menegakkan amar ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mencegah kemungkaran. Saya yakin dan percaya Ustaz. Saya pernah mengajar Ustaz di sekolah agama hampir dekat 5 tahun Ustaz. Ketika saya mengajar Ustaz tahu apa yang terjadi. Kurikulum dekat sekolah kebangsaan, itu telah keluar anak-anak 245 telah pergi dekat sekolah kebangsaan. Saya tengah menulis. 3 kali, 4 kali saya tak bagi budak-budak keluar Ustaz. Hampir dekat seminggu. Akhirnya datang kepala sekolah. Menegur saya. Ini sudah arahan kementerian. Minta maaf ni, saya bukan menyentuh ini, masalah kita sudah tercebur kepada sesuatu yang kurang sehat sekarang ni Ustaz. Kita anak-anak sudah terpadam moral. Moral anak-anak kita sudah hancur dan babak belur kata orang Indonesia. Tapi bila kita bercara soal Quran, bercara soal panduan hidup, bercara soal kepimpinan, kita kata ini adalah benda-benda yang dibawa daripada luar. Kita seakan-akan selesa dengan keadaan sekular ini. Selesa dengan keadaan sekarang ni. Tak baca Quran tak apa. Kita dah dapat makan. Ekonomi kita stabil. Tak payah usik orang. Tak payah gaduh-gaduh. Yang penting kita dah makan dan minum. Ekonomi dah ada. Tengok Ustaz perputaran gelombang politik di negara kita. Bagaimana dahsyat dia. Bukankah ini akibat daripada kita sudah hilang rasa kebersamaan. Rasa tolong-menolong. Konsep amar ma'ruf nahi mungkar sudah mula kita pertikaikan Ustaz. Oleh kerana itu bila Ustaz baca tadi Erdogan baca Quran Ustaz, saya tahu sangat. Bukan tahu lebih itu tidaklah. Apabila salah seorang saya tengok banyak pemimpin dalam dunia yang tampil di tengah masyarakat bercerita soal kepentingan Islam. Dan itu pun masih digugat itu sampai sekarang Ustaz. Tengok Taliban. Saya dipahamkan Ustaz Taliban ini ketika mereka berdepan dengan Amerika, bagaimana Tuhan telah memberikan pertolongan kepada mereka. Sebab itulah Ustaz, disebutkan bahawa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, in tansurullah,
Apa jika kamu menolong agama Allah? In tansurullah wa yansurkum, Allah pasti akan menolong kamu. Wa yusabbis aqdamakum, dan akan kekalkan pendirian kamu. Konsepnya Ustaz, kita dalam sejak merdeka sampai hari ini, ya, cita-cita sebahagian kita sudah banyak yang lari daripada asalnya. Ustaz tertidur tengok ceramah saya ni. Jadi Ya. itu yang kita nampak Ustaz, suasana sekarang ini yang kenapa amar ma'ruf tidak jalan, kenapa nahi mungkar tidak berjalan, sebab sebahagian dalam kelompok masyarakat kita ni ada yang menegakkan kebatilan, ada yang terus menegakkan kebaikan. Jadi persoalan ini bila sudah bertembung Ustaz, saya takut bimbang dengan sepotong ayat yang Tuhan kata dalam surah Al-Maidah ayat 78 dengan 79 Ustaz. Apa Tuhan kata? Lu'inal ladina kafaru min bani Israel ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. La bi'sa ma kanu yaf'alun. Allah telah meletakkan laknatnya ke atas orang kafir dan kaum Bani Israel atas lidah Daud dan Isa ibn Maryam, yang demikian disebabkan mereka menderhaka dan sering melanggar batas. Mereka itu selalunya tiada larang melarang terhadap kejahatan yang mereka lakukan. Alangkah buruknya perilaku yang mereka lakukan. Perkataan dilaknat itu Ustaz. Kita ni nampaknya di Malaysia, kita ambil skop yang kecil lah Ustaz. Ada kedai arak kadang-kadang dekat. Kalau di Bandung Ustaz, di Bandung pernah dibangunkan masjid, di depan tu kedai arak Ustaz. Macam mana Ustaz nak pergi ke masjid, depan masjid tu kedai arak. Kita sudah hantar beberapa notis dengan kerajaan minta ditutup. Masa yang sama ada orang Islam nak mempertahankan benda itu Ustaz. Allah. Di negara kita ni Ustaz, coba Ustaz lihat. Kalau kita pergi dekat Genting Highland, Kamar Highland, apa nak jadi? Kedai-kedai judi kita, kedai-kedai arak, kedai-kedai masas kita semuanya Ustaz. Pada siapa Ustaz nak mengadu? Siapa kepimpinan kita orang Islam? Siapa ketua polis kita orang Islam? Minta maaf ni. Kita sudah bercampur aduk dalam suasana amar ma'ruf nahi mungkar. Terpaksa kita memperkatakan sesuatu. Kita menjerit. Menjerit apapun sekarang ni. Kalau Tuhan sudah laknat kita Ustaz. Ulama-ulama kita bukan tak ada. Ilmuwan kita bukan tidak wujud Ustaz. Orang-orang berani. Tengok orang di Taliban Ustaz. Apa jadi? Begitu hebatnya mereka. Ya, dia kata awak nak balik-baliklah ke Amerika. Kami tak tembak awak. Begitu Islam tu diserukan Ustaz. Ada orang yang pingsan tak bertempat. Takut dengan kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu Ustaz. Nanti terlalu panas nanti. Alhamdulillah, insya-Allah. Ustaz, bagus. Saya ingat tuan-tuan dan puan ya, yang rumah sekalian ya. Yang kuliah macam pagi ni tuan-tuan. Kuliah macam pagi ni. Saya tengok kuliah ni yang message yang disampaikan oleh Ustaz Ernie Senegal pagi ni tuan-tuan. Saya dah dengar. Saya sendiri terlibat tuan-tuan. Di masjid di mana-mana daripada Perlis sampai ke Sarawak, sampai ke Johor. Inilah message yang disampaikan. Tapi tuan-tuan, message yang disampaikan macam seolah-olah tuan-tuan kita bercakap dengan dinding gitu tuan-tuan. Dinding. Nampaknya tidak diambil kira, tidak diambil kata orang perhatian. Tidak tuan-tuan. Kalau misalnya betul-betul tuan-tuan dan puan, ambillah katakan Erdogan ni. Ciri-ciri. Bukan kita nak mengagungkan idolizekan Erdogan, tidak. Tapi alam nyata tuan-tuan, abad ke-21 ni, nak cari di mana tuan-tuan? Pemimpin di mana? Tuan-tuan nampak Erdogan ni, apa jadi kepada umat Islam? Di mana dalam dunia ni? Umat Islam tertindas di negeri China yang bangkit Erdogan. Umat Islam yang tertindas di Myanmar yang bangkit ialah Erdogan. Umat Islam yang tertindas di Syria yang bangkit ialah Erdogan. Umat Islam yang tertinggal di Mozambik yang bangkit ialah Erdogan. Tuan-tuan, yang berani bersemuka dengan Israel, dengan Presiden Israel, dengan Perdana Menteri Israel Erdogan. Pernah satu ketika tuan-tuan, saya saksikan tuan-tuan dan puan ya, ada benda-benda yang tidak bercanggah sangat dalam perbahasan itu. Dia tinggalkannya tuan. Forum itu ditinggalkannya. Terkapa-kapa Perdana Menteri Presiden Israel. Terkapa-kapa tuan-tuan dan puan. Inilah tuan-tuan satu sifat. Mana dia dapat kekuatan? Ustaz, mana dia dapat kekuatan? Mana dia dapat kekuatan menyuarakan? Saya rasa dalam negara Islam sekarang ni yang boleh menyuarakan pendirian Islam, saya nampak antaranya Erdogan Ustaz. Erdogan lah. Saya nampak itulah. Jadi tuan-tuan Ustaz, mana dia dapat? Saya nak tanya Ustaz, di mana dia dapat kekuatan itu? Di mana dia dapat kekuatan yang keluar daripada mulutnya? Di mana dia dapat kekuatan yang keluar daripada hatinya? Di mana dia dapat kekuatan yang keluar daripada jasad, tangan dan seluruh para anggotanya? Mana kekuatan itu, mana dia dapat? Pasal tu dia dalam dunia. Dia tuan-tuan diancam oleh dunia. Israel bila-bila boleh bunuh dia tuan-tuan.
dengan tipu helah Israel boleh bunuh dia. Tuan-tuan, siapa-siapa saja. Sudah tentu bila kita cerita tentang Islam satu dunia, musuhnya pun bertaburan satu dunia, Ustaz. Tetapi dengan kekuatan yang ada, dengan mutu pimpinan yang ada pada Erdogan, kita nampak tuan-tuan, dia terus memimpin umat Islam. Terus ke hadapan, terus bersuara. Dalam apa keadaan pun yang mula-mula bersuara mempertahankan Islam. Setakat ini saya tengok ialah Erdogan. Soalan saya kepada Ustaz, di mana kekuatan? Dari punca apa kekuatan yang dapat dia sampai dia tegak sebegitu, Ustaz? Macam mana, Ustaz? Masya Allah, Ustaz. Ya, ini Ustaz, kalau saya rujuk kepada ayat yang kita baca tadi, Ustaz, surah yang bernama surah, saya sudah lupa, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, Ustaz. Kalau kata boleh saya mendepani Erdogan sekarang ni, saya kata, wahai orang yang beriman, Tuhan membisikkan dekat telinga dia, Ustaz. Intan surullah. Jika kamu menolong agama Allah, yang surkum, aku akan tolong kamu. Bukan bersendirian, Ustaz. Bukan bersendirian Erdogan dalam hal ini. Dengan ulama-ulama yang mereka berpakat, Ustaz. Kesepakatan mereka. Bukan tidak ada musuh politik, Ustaz. Ramai, banyak. Bahkan sekarang ni kalau kita baca sejarah, Ustaz, kebelakangan ini berita kita dapat maklumat. Ada orang-orang Islam, Ustaz, yang seagama dengan beliau. Tak sejalan dengan cara dia. Tapi saya yakin Erdogan itu terpanggil dengan ayat, kalau Ustaz tanya persoalan dah, intan surullah yang sukum wa yusabbis aqdamakum. Itu konsepnya saya tengok. Sebab itu dalam konsep ini juga disebutkan bahawa wahai orang beriman, kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Itu konsepnya. Itu konsep yang boleh kita bawa ke tengah, Ustaz. Kemudian dalam saya potong hadis, Ustaz, diucapkan bahawa mudah-mudahan ini juga sebagai jawapan, ayuhan nas, wahai manusia, muru bil ma'ruf. Ini konsepnya, Ustaz. Kalau setiap pemimpin ini bergerak di bidang ini, Ustaz, yang digerakkan oleh Nabi Muhammad SAW, digerakkan oleh para sahabat, digerakkan oleh para tabi'in, yang menggerakkan tu ketua, Ustaz. Erdogan ni ketika dia dapat kuasa, Ustaz, dia tu hanya tidak hilang daripada ingatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep perjuangannya, tidak ada ribanya, tidak ada maksiatnya. Semuanya tu bergelimang dengan benda-benda yang baik-baik. Ayuhan nas, wahai manusia, buru bil ma'ruf. Kalau ini, Ustaz, sebagai jawapan, wanhauna 'anil munkar qabla an tad'u fala yustajabulah. Fala yustajabulakum wa qabla an tastaghfiru fala yughfar lakum. Tengok, Ustaz, wahai sekalian manusia, hendaklah kamu menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat sebelum kamu memohon kepada Allah. Apa, Ustaz, selalu kita meminta kepada Allah amar ma'ruf itu penting. Kalau inilah mungkin harapan Erdogan dekat Turki, Ustaz, melakukan sesuatu yang terbaik adalah konsep yang saya tengok selama dia sebagai sebelum menjadi Perdana Menteri, Ustaz, sebelum menjadi Ketua Presiden, sebelum menjadi Ketua Negara, pada di peringkat awal-awal lagi, Ustaz, dalam organisasi, beliau telah menegakkan banyak sekali gelanggangnya yang melakukan amar ma'ruf. Tengok, Ustaz, apa Tuhan kata, apa Nabi kata, wahai sekalian manusia, hendaklah kamu menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat sebelum kamu memohon kepada Allah. Makna doa kita akan tak terkabul, Ustaz. Kalau amar ma'ruf nahi ini di peringkat negara, di peringkat kampung, di peringkat daerah, di peringkat masjid, di peringkat komuniti, jangan harap doa kita akan dikabulkan Tuhan. Allah. Kalau, Ustaz, tidak ada, kalau pendakwa-pendakwa ni mati semua serentak di Malaysia ni, Ustaz, saya ada harapan, Ustaz, maksiat akan bermaharajalela. Bayangkan berapa banyak Bilal yang memenangkan azan, berapa banyak ustaz-ustaz kuliah subuh hari ini, Ustaz. Kalau inilah kita menanggapi masih lagi negatif, Ustaz, pala yang yakin, yang percaya, pala yustajabulakum, Allah tak akan kabulkan doa kita, Ustaz. Maknanya prasyarat terkabulnya doa Erdogan itu, sebab di peringkat dasar, Ustaz, dia telah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa qabla an tastaghfiru fala yughfar lakum. Dan lalu tiada dikabulkan kamu, dan sebelum kamu meminta ampun daripadanya, lalu tiada diampuni dosa kamu. Bayangkan, Ustaz. Kalau kita meninggalkan amar ma'ruf, mungkin ini sebagai jawapan kepada pertanyaan Ustaz. Kalau ada rasa nilai nak menolong agama Allah, takut bimbang dosa tak diampunkan Tuhan, takut doa tak dikabulkan Tuhan, maka saya seru kepada sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, pemimpin-pemimpin, ketua-ketua partai, supaya menegakkan amar ma'ruf dalam partai. Kembalilah ke pangkal jalan. Saya yakin dan percaya negara ini akan disebutkan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard.
Kalau beriman satu negeri, bertakwa satu negeri, menegakkan maksiat tu tak hilang habis tu tak mungkin, Ustaz. Tapi sudah majoriti kita ke amar ma'ruf nahi mungkar. Saya yakin dan percaya. Tengoklah ekonomi Erdogan, Turki sekarang, Ustaz. Daripada hospital yang buruk kepada hospital yang cukup. Alat tentera yang dulu ala kadar sekarang dia ditakuti oleh dunia Eropah. Kalau tidak bagaimana, kalau tak kuat senjata, macam mana dia boleh mengugut? Datang ke Syria, datang dekat Rohingya, ya, datang kepada China dan sebagainya, memberikan amaran kepada dunia luar. Jadi kalau kita ambil skop kita di Malaysia ni, negeri mana yang kita gertak, Ustaz? Sebab kita sudah melupakan amar makruf nahi mungkar. Kita bimbang doa kita tidak dikabulkan Tuhan, kita bimbang juga Allah tak ampunkan dosa-dosa kita, Ustaz. Itu sebagai mukadimah yang ketiga, Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, ini yang terakhir, Ustaz. Ya. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Sebelum tu, Ustaz, saya nak menyuruhkan kepada para penonton yang hormati sekalian, kita tayangkan sikit kita punya sijil wakaf ni hari Jumaat. InsyaAllah. Saya nak minta tuan-tuan dan puan atas nama kebesaran hati kita, atas nama kita sayangkan Islam, atas nama sayangkan kita kepada umat, atas nama kita nak mati dalam husnul khatimah, atas nama kita nak mengisi ruang-ruang ibadah dalam dunia ini. Saya harap hari Jumaat yang mulia ini, tuan-tuan, mula hari Jumaat ini, dermalah, sedekahlah, infaklah, wakaflah kepada pembinaan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Minggu lepas, tuan-tuan, saya ada buat press conference, online press conference. Alhamdulillah, sambutannya begitu baik dan kita telah melantik seorang konsultan untuk melihat bagaimana caranya pengumpulan dana ini dapat diaturkan dan lebih tersusun lagi, insyaAllah. Supaya tertegaklah satu-satunya dalam dunia, tuan-tuan. Ustaz, satu-satunya dalam dunia. Satu-satunya di Malaysia, satu-satunya di Selangor, iaitu namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Inilah mercu tanda. Inilah mercu tanda Islam. Inilah mercu tanda syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah mercu tanda kehebatan syiar Islam. Satu hari nanti, tuan-tuan, insya-Allah di sinilah tempatnya manusia berbondong-bondong datang untuk melihat apa yang kita lakukan, pendidikan yang kita buat, tarbiyah yang kita buat kepada mereka, saya dan tuan-tuan yang akan pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya pendidikan hujung usia, mati dalam husnul khatimah. Pendidikan hujung usia, mati dalam husnul khatimah. Tak ada orang buat. Yang bentuk teorinya bersama dengan praktikalnya tak ada orang buat. Teori, praktikal dan bimbingan berterusan tidak ada orang buat. Siapa yang tak tahu baca Quran di sana nanti akan diajar baca Quran. Sekurang-kurangnya juzuk amma. Tuan-tuan, target kita juzuk amma itu dikuasai sepenuhnya sebelum kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurangnya 3 qul itu. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Dengan Al-Fatihah itu dapat dibaca dengan makhraj yang betul, dengan tajwid yang betul, dengan fasahah yang betul, dengan rukun yang betul, tuan-tuan dan puan. Ini, tuan-tuan, supaya kita solat kita ada maknanya. Solat kita ada artinya. Solat kita tu ada ketentuan, ada dia punya roh solat itu. Tuan-tuan, inilah yang kita nak buat. Kalau kita hanya lentang pulkang sempang perenang, nak mati macam mana? Kalau salat tak jaga, nak mati macam mana? Kalau bacaan-bacaan salat pun tidak pernah orang tasmik. Kita tak pernah tasmik bacaan-bacaan salat kita. Doa iftitah kita orang tak pernah dengar. Tahiyat kita akhir orang tak pernah dengar. Doa kunut kita orang tidak pernah dengar. Macam mana, tuan-tuan, betul tak betul kita menyebutnya? Inilah, tuan-tuan, di antara perkara-perkara yang akan diajarkan, ditarbiahkan di Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan tak boleh dapat. Di tempat lain satu dunia tak dapat. Bahkan di negara Arab pun tak dapat apa yang kita nak buat ini. Di Amerika tak ada, di Eropah tak ada. Di mana pun tak ada. Yang ada nanti ialah di Bukit Ceraka, tuan-tuan. Satu bangunan berharga 15 ke 20 juta ringgit yang kita bangunkan atas nama non-profit making. Bukan untuk keuntungan. Dananya dapat datang daripada wakaf, daripada zakat, daripada infak, daripada sedekah, daripada amal jariah, daripada fisabilillah. Ini yang kita akan dapat. Daripada fidyah, ini yang kita dapat. Non-profit making dan semuanya syariah compliant. Semuanya mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya harap sangat, tuan-tuan, di hari Jumaat hari ini, dermalah, infaklah, zakatlah, wakaflah, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah, tuan-tuan, dalamnya ada nanti pusat Islam, masjid seperti Masjid Pusat Islam. Boleh memuatkan 350 ke 400 orang. Dan di situ nanti Ustaz, siapa yang datang, modul-modulnya, modul 1 3 hari 2 malam, modul 2 3 hari 2 malam. Siapa yang datang wajib, siapa saja 4.30 akan turun ke pusat Islam.
4:30 pagi, semuanya akan turun ke pusat Islam. Apa nak buat? Tahajudnya, taubatnya, hajatnya, tuan-tuan kita munajatnya, menutuskan air mata di hadapan Allah setiap pagi, tuan-tuan, setiap dini hari pagi, menitiskan mata di hadapan Allah. Inilah pembedaan yang kita buat, tuan-tuan. Tak ada dalam dunia, tak ada di Malaysia yang kita nak buat di Komplek Anjung Husnul Khatimah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, dermalah, sedekahlah, tuan-tuan. Kita ada sijil wakaf. Kita punya sijil wakaf. RM10 ada, RM50 ada, RM100. Tuan-tuan, dermalah, tuan-tuan. Dermalah, tuan-tuan. Hari Jumaat hari ni. Tuan-tuan katakan, saya tak mampu nak derma. Yang tak mampu itulah. Takkan RM1 pun tak mampu. 10 orang RM10 dapatkan satu sijil wakaf. Takkan tak mampu, tuan-tuan. Inilah yang kita hendak. Dan disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, jangan tunggu kaya untuk berderma. Mendermalah supaya menjadi kaya. Tuan-tuan, mendermalah supaya menjadi kaya. Jangan tunggu kaya baru nak menderma. Inilah konsepnya, Ustaz. Saya fikir almarhum Datuk Haruddin, perkataan-perkataannya, jangan tunggu kaya untuk menderma. Mendermalah untuk menjadi kaya. Tuan-tuan, insya-Allah. Jadi yang kedua, tuan-tuan, yang saya ingin sebutkan, insya-Allah, kita punya, tuan-tuan, media sosial kita. Media sosial kita. Kita ada YouTube, tuan-tuan. Pergilah, tuan-tuan. Tak ada apa nak buat ni sekarang ni. Tak ada apa nak buat. Tuan-tuan dah pension sebagiannya. Tak ada apa nak buat. Telefon kat tangan. Tapi telefon tengah tangan, tuan-tuan. Kita WeChat dengan kawan-kawan kita. Umur dah 70-80. Masih lagi. Lara-lara lagi. Pergilah, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi YouTube kami, tuan-tuan. Pergi. Tuan-tuan download YouTube. Pergi pada YouTube kami. Sejak dekat-dekat 5-10 tahun yang lepas sampai sekarang ni, tuan-tuan, masih ada syaran-syaran, masih ada kuliah-kuliah dalam YouTube. Tiap-tiap hari, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam YouTube. Kemudian tu dalam kita punya Instagram. Anak-anak muda yang pergi Instagram, pergilah ke Instagram kami. Pergi Instagram kami. Kemudian Twitter, anak muda yang boleh pergi Twitter, pergilah Twitter kami. Kami ada YouTube, kami ada Instagram, kami ada Twitter, kami ada Facebook, kami ada Telegram. Telegram, tuan-tuan. Pergilah ke Telegram kami. Dan saya akan bagi tahu, tuan-tuan dan puan, this is one of the best Telegram. One of the best Telegram platform, media social platform namanya Telegram. This is one of the best in terms of its content. Tuan-tuan, joinlah Telegram kami. Join Telegram kami. Tuan-tuan, saya tak tahulah. Bukan kena duit pun, Ustaz. Free aja, Ustaz. Free. Tak ada duit apa-apa. Joinlah TikTok. Yang saya yang terakhir ada TikTok. Saya open account di TikTok. Saya nak lambai anak muda. Nak lambai anak remaja. Marilah kepada Islam. Marilah sebagai salah satu usaha dakwah saya bersama dengan Yayasan Sabha. Tuan-tuan, saya sudah menjalankan usaha dakwah ni dah 35 tahun, 40 tahun dah, tuan-tuan. 40 tahun dah, tuan-tuan. Ke hulu, ke hilir, utara, selatan, timur dan barat. Ke Singapura, ke Brunei, ke Amerika, ke Australia, ke England kita berdakwah, tuan-tuan dan puan. Tapi inilah, tuan-tuan, insya-Allah, tuan-tuan, berilah kekuatan. Dah tua, saya dah nak mati dah, tuan. Dah nak mati dah. Nak tinggalkan sikit, tuan-tuan, baton dakwah ini kepada anak-anak kita, kepada cucu-cicit kita, supaya berkembang agama dalam kehidupan kita. Jadi, tuan-tuan dan puan, insya-Allah, dua perkara tadi. Yang pertama, sijil wakaf tunai, RM10, RM50, RM100. Yang kedua, tuan-tuan, seluruh kita punya media sosial. Yayasan Sabah masuk semua sekali. YouTube, Instagram, tuan-tuan, Twitter, Facebook, tuan-tuan, Telegram, TikTok, tuan-tuan dan puan. Nanti pukul 9, tuan-tuan, saya rehat sebentar. Pukul 9 nanti TikTok live, tuan-tuan. TikTok ni tak panjang. Kalau live pun dalam 10 minit. Kalau misalnya dirakamkan, tuan-tuan, video dirakamkan hanya maksimum 3 minit. Biasanya saya buat 2 minit. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya harap tuan-tuan pergilah kepada TikTok, download kepada TikTok. TikTok ni dulu sebelum saya masuk, tuan-tuan, saya masuk baru sebulan. 1 bulan 10 hari, 1 bulan 11 hari begitu. Baru sangat. Tapi sambutannya sangat-sangat menggalakkan, tuan-tuan dan puan. Dulu dalam kepala saya ingat TikTok ni mengarut-ngarut. Memang betul. Yang mengarut-ngarut pun banyak, tapi hal-hal mengenai Islam pun terlalu banyak. Syarat, bahkan sebagian daripada selebriti agama Islam yang ada sekarang di Malaysia ni, nama-nama yang terkenal, semuanya ada akaun dalam TikTok, tuan-tuan. Jadi nak tahu Quran, TikTok sekarang. Nak tahu agama syariat, TikTok. Nak tahu akidah, TikTok. Alhamdulillah. Bukan saya nak promosi TikTok ni, tapi saya nak promosi apa yang ada, yang diberikan oleh para ustaz, para ustazah dan sebagainya. InsyaAllah, tuan-tuan. Jadi, insyaAllah, Ustaz, yang akhirnya, tu Ustaz, gelanggang dakwah ni tak kira di mana. Kedai kopi pun gelanggang dakwah, tempat kita pasar tani, pasar apa pun gelanggang dakwah. Tuan-tuan dan puan, di mana-mana pun
masa orang-orang mati pun, ziarah orang mati pun masih ada ruang dakwah. Majlis-majlis yang jalankan hari jadi, majlis hari jadi, majlis anniversary pun ada dakwah, shopping pun ada dakwah, naik kapal terbang pun ada dakwah, naik kereta pun ada dakwah, naik monorail pun ada dakwah, naik MRT pun ada dakwah, di mana-mana ada dakwah. Khususnya dakwah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, di masjid dan surau. Inilah paksi dakwah di institusi-institusi dalam Islam, masjid dan surau. Tetapi kalau pasar malam penuh, kalau tempat shopping penuh, kalau tempat hiburan penuh, kalau tempat shopping-shopping dan sale-sale yang ada ni penuh, tetapi sayang gersang masjid, Ustaz. Masjid gersang, Ustaz. Pusat dakwah sebenarnya, kata epicenter kepada dakwah, titik dakwah di mana-mana pun, masjid dan surau. Sayangnya masjid gersang dan surau masih gersang. Masjid, tuan-tuan, masjid tuan-tuan, Masya Allah, saya tengok dibandingkan dengan apa yang berlaku dalam masyarakat. Masjid, tuan-tuan, ada dhaif, kehadiran, masjid cantik. Malaysia ni antara masjid yang cantik, tuan-tuan, Malaysia. Yang diurus dengan baik Malaysia. Termasuk Masjid Ustaz. Tuan-tuan tengok hari Jumaat, tuan-tuan pergi tengok macam mana diurus. Urusannya sangat baik. Teratur urusannya. Dalam masjidnya pun teratur. Susun aturnya pun teratur. Tetapi yang tidak teratur, yang tidak datang ke masjid, ialah rakyat-rakyat ataupun ahli-ahli jemaah, ahli qaryah di kawasan itu sendiri yang tidak meraihkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Ustaz yang terakhir untuk Ustaz, insya-Allah? Sebagai penutup Ustaz, saya ambil sepotong hadis Ustaz yang mungkin ini juga agak berkenaan. Saya nak himbau juga sekali lagi soal kita berderma tadi ke Anjung, Anjung Husnul Khatimah. Sebenarnya konsep kita berderma ni yang bukan Dr. Hasan Ali kata, makna Tuhan lah dari awal kata, dia kata alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu sendiri konsep berderma ni sedikit atau banyak, susah ketika senang. Maknanya ada konsep ruang kita nak berderma ni tuan-tuan. Ya, sebab nilai itu kalau ditunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, banyaklah sudah fa'asaddaqa minas salih dia. Banyak tidakkan apabila orang sampai nanti di akhirat itu di alam barzakh yang mereka nak kembali ke dunia minta fa'asaddaqa. Sebab apa? Sebab apa? Nilainya terlalu besar. Baik Ustaz. Saya nak tutup dengan sepotong hadis Ustaz. Nabi kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asqauhum lirrabbi wa awsaluhum lirrahimi wa amaruhum bil ma'ruf wa nahahum 'anil munkar. Itu sebagai penutup Ustaz. Orang yang lebih takwanya kepada Tuhan, siapa dia? Tadi kalau kita sebutkan orang yang memakmurkan masjid, dan kenapa orang tidak ketagi kat masjid, itu persoalan kita. Persoalan kita sekarang Ustaz, janji-janji Allah ni tidak bertapak dalam diri kita. Itu persoalan kita. Soal keyakinan, nilai itu. Jadi kalau mungkin ada kadang-kadang kita lihat bahawa orang tidak tertarik ke masjid, kenapa di tempat lain itu bertimbun, sebab konsep tadi saya sebutkan di peringkat awal, hawa nafsu, iblis dan setan memang cukup memperanan. Tapi dalam hadis ini Nabi kata, atqauhum lirabbi, orang yang takwanya lebih kepada Tuhan, siapa dia? Yang pertama, wa ausuluhum lirrahim, orang yang sentiasa menghubungkan silaturahim. Nah, tuan-tuan, nak jaga-jaga baik ni. Salah dalam kita hidup ini, hubungan kita dengan mana-mana pihak penting sangat kita jaga cara baik. Kemudian apa lagi? Wa amaruhum bil ma'ruf wa nahahum 'anil munkar. Kemudian mereka memerintahkan benda yang baik dan mencegah kepada yang mungkar. Sebagai kesimpulan dalam kehidupan kita, tuan-tuan di mana juga anda berada, soal kita berderma tidak terbatas banyak atau sedikit. Soal kita beramar ma'ruf nahi mungkar, buatlah sekadar apa yang kita mampu. Jadi kalau seluruh kepribadian bida kita ini mengundang supaya orang mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seluruh ucapan kita berusaha, saya selalu menggunakan perkataan jihad Ustaz. Jihad kita berusaha, bangun saja kita berjihad. Apa jihad kita? Mempertahankan kebaikan diri, paling tidak merusakkan kepentingan orang lain. Memperbaiki diri untuk kita terus beribadah di hadapan Allah. Supaya dengan perbaikan diri beribadah kepada Allah, orang juga memandang yang kita ini adalah orang yang berma'ruf dan bernahi anil mungkar Ustaz. Itu saja Ustaz sebagai penutup. Mudah-mudahan Ustaz apa yang kita bincangkan hari ini bermanfaat untuk diri saya dan keluarga saya dan seluruh kita yang hadir. Mari kita bersama-sama. Saya suka menggunakan konsep ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Itu saja Ustaz. Alhamdulillah.
saya nak menyuruhkan tuan-tuan, kita sudah bersiaran hampir 2 tahun tuan-tuan. Hampir 2 tahun. Inilah satu-satunya saluran yang kita dapat bertahan hampir 2 tahun Ustaz. 2 tahun. Pagi pukul 7, malam 9.15, pagi pukul 7, malam 19. Dan kadang-kadang diselang-selang dengan kuliah maghrib tuan-tuan. Malam tadi saya kuliah maghrib online dengan Jengka Ustaz. Dengan Jengka Pusat. Alhamdulillah. Jengka kita online tuan-tuan. Ada online dengan keluarga, namanya keluarga Sakinah tuan-tuan dan puan. Mana-mana keluarga yang ingin meletakkan agama dalam keluarga, yang menghadapi masalah untuk masukkan roh agama, nak menyuntik agama dalam keluarga, kontak kita tuan-tuan. Kita ada unit di Yayasan Sabah ini, namanya unit keluarga Sakinah. Unit keluarga Sakinah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, usrah keluarga Sakinah yang kita dapat bantu tuan-tuan dan puan. Kita ada unit, ada 11-12 orang ustaz dan ustazah yang bersama dengan kita untuk membantu tuan-tuan. Hidupkanlah tuan-tuan. Ini dakwah. Inilah dakwah yang kita buat. Tuan-tuan bukan kena bayar. Tak kena bayar apa pun. Hanya derma sikitlah kepada Komplek Anjung Husnul Khatimah. Bukan untuk Hasan Ali. Bukan. Saya tidak perlukan tuan-tuan dan puan itu. Yang saya perlukan ialah dermalah, infaklah kepada Anjung Husnul Khatimah. Jadi tuan-tuan dan puan, insyaAllah sekali lagi. Mana-mana keluarga yang menghadapi masalah. Masalah untuk mengejutkan anak pagi-pagi tak bangun-bangun. Masalah anak pada hari Jumaat ini pun tak sembahyang subuh, tuan-tuan dan puan. Masalah suami yang tidak berminat untuk isteri, tuan-tuan bertutup aurat dan sebagainya. Masalah suami yang tidak menunjukkan contoh tauladan yang baik dalam keluarga. Misalnya, tuan-tuan, kontak kami, tuan-tuan. Saya nak cadangkan ada program namanya online, usrah online. Yang kita akan, tuan-tuan, sekarang ni ada 14 keluarga. 14 keluarga yang terdiri daripada orang Brunei, orang Singapura. Tiap-tiap keluarga, tuan-tuan, paling tidaknya minimum 40 peranti, 40 handphone yang bersama dengan kita online. Tuan-tuan, bukan saja mereka duduk di satu tempat, tapi bertaburan. Ada di Singapura, keluarga kita, tuan-tuan. Disatukan, ada di Langkawi, ada di Selatan Thailand, disatukan, tuan-tuan. Namanya online. Ini usrah online yang saya dengan teman-teman ada unit khas di Yayasan Sabah untuk bantu tuan-tuan untuk menghidupkan suasana Islam dalam keluarga melalui usrah online itu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan jangan lupa tuan-tuan lagi sijil wakaf tunai untuk membantu pembinaan Komplek Anjung Husnul Khatimah. Jangan lupa program bulanan kita, tuan-tuan. Program bulanan kita. Tuan-tuan dapatkan program bulanan ni dalam Telegram. Ambil dalam Telegram tu, tuan-tuan boleh print dalam Telegram itu. Program bulanan kita, tuan-tuan. Bulan sekali, bulan September daripada awal sampai hujung. Besok Oktober, program bulanan dalam Oktober, tuan refer saja. Pukul 7 pagi apa program, pukul 9.15 apa program. Siapa ustaz-ustaznya, siapa profesor-profesornya. Malam ni, tuan-tuan, malam ni insya-Allah, tuan-tuan, kalau tidak ada para melintang. Malam ni kita jumpa, tuan-tuan, hari Jumaat, malam Sabtu. Malam ni, tuan-tuan, kita jumpa namanya Kumaran Agapa. Kumaran Agapa bersama isterinya memeluk Islam 48 tahun yang lalu, Ustaz. 8 tahun yang lalu memeluk Islam India. Orang Hindu masuk Islam dengan usahanya, tuan, usaha dakwahnya, dia telah mengislamkan 300 orang, Ustaz. 300 orang dalam masa 8 tahun. Namanya Kumaran Agapa. Dia tak tukar nama, tak tukar nama kepada nama orang Islam. Namanya Kumaran Agapa. Tapi tuan-tuan, malam ni, tuan-tuan, malam ni pukul 9.15 dia akan muncul. Dia akan muncul dengan isterinya, dengan tetamu-tetamunya. Macam mana dia cerita? Apa rahsia dia? Macam mana dia boleh convert 300 orang Hindu, Kristian masuk dalam Islam. Dan dia, tuan-tuan, orang Islam di kawasan dia minoriti dalam 300 orang. Dikelilingi orang dalam 3,000, 4,000 orang Hindu, orang Kristian. Tapi orang Hindu Kristian hormati dia, Ustaz. Hormati grup dia, hormati orang Islam. Sebab orang Islam menunjukkan contoh dakwah yang baik. Kehidupan yang baik, cara bercakap yang baik, cara mengendalikan diri yang baik, tata laku yang baik. Yang ini, bahkan tuan-tuan dan puan, ramai sekarang ni, hari-hari boleh dikatakan, ada orang saja, orang Hindu, orang Kristian di kawasannya, di Kuala Selangor, di Batam Berjuntai, untuk memeluk Islam hasil usaha daripada Kumaran Agapa. Malam ni, tuan-tuan, pukul 9.15, diulas oleh Profesor Dr. Nur Azniza Isra daripada Universiti Utara Malaysia bersama dengan saya pada malam ini, insya-Allah. Jangan lupa, tuan-tuan, malam ni, tuan-tuan, insya-Allah 9.15 malam. Besok pagi, tuan-tuan, besok pagi hari Sabtu, besok pagi hari Sabtu, tuan-tuan, kita ada Ustazah Maudah, Ustaz Cinta Maudah. Pagi pukul 7, tuan-tuan, Ustazah Cinta Maudah. Insya-Allah, yang malamnya, besok malam, tuan-tuan dan puan, 2 profesor, 2 doktor. Dr. Rahimi, tuan-tuan, Dr. Rahimi Mat Saad dan Dr. Bibi Jan daripada Singapura.
Dr. Bibi Jan ni tuan-tuan, Masya Allah punya pengalaman ilmu dalam bidang pendidikan dan sebagainya, mendidik anak, mendidik masyarakat, mendidik komuniti. Profesor Dr. Bibi Jan, tuan-tuan daripada Singapura, bekerja di Singapura, orang Singapura, rakyat Singapura. Malam besok tuan-tuan bersama dengan Dr. Rahimi bersama dengan kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, tengoklah tuan-tuan, tengoklah, inilah dia. Gunakanlah masa sebaik-baiknya. Allah tanya kita nanti, macam mana kamu gunakan masa? Macam mana kamu gunakan kesempatan? Macam mana kamu gunakan apa yang kamu ada untuk kamu diberikan kesempatan melihat video-video, melihat program-program yang disajikan kepada kamu untuk membawa kamu balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Cukup cakap itu. Terima kasih yang tak terhingga kepada Al-Fadhil Ustaz Ernie Senegal. Sama-sama, Ustaz. Bersama dengan kita, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, saya sangat gembira. Bila saya nampak gambarnya muncul tu, saya sangat gembira. Sebab antara kita ni ada masalah internet, walaupun dekat, tuan-tuan. Saya dengan rumah Ustaz ni, saya dengan tempat Ustaz ni, kalau naik kereta, tuan-tuan 3 minit. 3 minit saya sampai, tuan-tuan dan puan. Tetapi oleh kerana internet tu ada halangan-halangan dan sebagainya, kadang-kadang bagus, kadang tak bagus. Tapi pagi ini tuan-tuan, ni jempulan. Pagi ini internet jempulan tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Pagi Jumaat yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat itu. Tuan-tuan jangan lupa tuan-tuan, TikTok saya pukul 9 nanti. Pukul 9 tuan-tuan, TikTok saya tuan-tuan. Tak lama, 10 minit tuan-tuan, pukul 10 minit. Apa saya cerita tuan-tuan? Saya cerita Mahkota Cinta. Mahkota Cinta tuan-tuan. Pukul 9 nanti TikTok, tuan-tuan download TikTok. Saya nak cerita apa tuan-tuan? Mahkota Cinta. Kemudian tu pukul 5.30. 5.30 petang ni live lagi tuan-tuan, live. Saya cerita apa 5.30? Mati dalam husnul khatimah. Dan tu malam tuan-tuan ada videonya. Apa video yang cerita malam tu? Video pendek aja, 2 minit setengah. Ceritanya beberapa kesilapan mendidik anak dan cara-cara mengatasi kesilapan tersebut. InsyaAllah tuan-tuan. Itu saya jumpa tuan-tuan nanti insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Child Care Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjur Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merasasikan program Komplek Anjur Husnul Khatimah.